Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini sudah pasti ramai yang digemparkan dengan berita terkini pilihan raya umum ke-15. Walaupun ramai yang berkata bahawa Pakatan Harapan akan menang PRU 15 dan ramai juga yang mengeluarkan kenyataan BN pun boleh menang PRU 15 serta Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, berita hari ini yang pasti menggemparkan. Adakah kemenangan untuk Pakatan Harapan majority ataupun kemenangan kepada Barisan Nasional majority ataupun Perikatan Nasional pun menang majority? Sudah pasti jika mereka menang majority, mereka dapat membentuk kerajaan. Namun, apa yang terjadi jika sebaliknya mereka perlu gabungan? Hari ini daripada Malaysia Kini, Hajiji berkata, siapapun bentuk kerajaan perlu dengar suara Sabah Sarawak. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor berkata, suara rakyat Sabah dan Sarawak perlu didengar walau siapapun yang membentuk kerajaan persekutuan selepas pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Beliau berkata, bagaimanapun masih terlalu awal untuk meramalkan keputusan PRU 15. Jadi kita tunggulah selepas pukul 7 malam ini. Kita akan tahu siapa yang menang, katanya kepada pemberita selepas mengundi di Sekolah Kebangsaan Serusup di Tuaran. Hajiji yang juga pengerusi GRS ataupun Gabungan Rakyat Sabah berkata, GRS sudah membuat yang terbaik dan menyerahkan kepada rakyat untuk membuat pilihan. Sebelum ini, media melaporkan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Safi Abdal berkata, beliau akan menghubungi rakan pemimpin di Sarawak sekiranya parti itu memenangi lebih 15 daripada 25 kerusi parlimen di Sabah pada PRU 15. Media melaporkan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Safi Abdal berkata, beliau akan menghubungi rakan pemimpin di Sarawak sekiranya parti itu memenangi lebih 15 daripada 25 kerusi parlimen di Sabah pada PRU 15. Sudah pasti ramai yang menantikan keputusan terkini PRU 15. Adakah Hajiji membuat kenyataan ini untuk mengejutkan calon Perdana Menteri Anwar Ibrahim ataupun... Hai semua, update terkini pilihan raya umum ke-15. Jadi tuan-tuan dan puan, sudahkah Anda mengundi? Saya sudah mengundi. Jadi tuan-tuan dan puan, sudah pasti banyak kita melihat cerita, mendengar cerita bukan daripada media saja, bahkan melalui rakan, melalui keluarga dan masyarakat yang berdekatan dengan kita tentang PRU 15 hari ini, tentang banyak perkara yang berlaku. Ada yang kebanjiran, ada yang berbaris dalam keadaan yang banjir. Aduh, kesianlah bila saya lihat gambar yang dipost di media sosial yang melihatkan bahwa betapa susahnya dan berkorbannya rakyat untuk menyokong sistem demokrasi Malaysia, untuk menyokong parti, menyokong calon yang mereka ingin menang. Jadi kita harap semua usaha mereka ini, semua pengorbanan mereka ini dapat berbaloi dan dapat terima sepatutnya apa yang mereka buat dengan pengorbanan mereka itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini
saya nak kongsi dengan kamu. Ini salah satu kejadian yang pasti tergempar yang berlaku hari ini di RU15. Berita daripada BH Online. Kekecohan tercetus di pusat pengundian PPR Kerinci. Terjadi kekecohan. Jadi apa kekecohan yang berlaku ini? Kekecohan ini pasti mengejutkan pengurus CBN, pengurus Perikatan Nasional, dan juga pengurus Pakatan Harapan dan parti-parti yang lain. Kuala Lumpur, kekecohan berlaku di pusat pengundian PPR Kerinci dalam kawasan Parlimen Lembah Pantai di sini. Apabila Suruhanjaya Pilihan Raya SPR didakwa gagal menyempurnakan persiapan mengundi di lokasi terbabit. Rupanya ada hal begini, tuan-tuan dan puan-puan. Calon Pakatan Harapan Fahmi Fadzil mendakwa SPR perlu bertanggung jawab dan mengakui kegagalan mereka menyiapkan segala keperluan di pusat berkenaan yang dibuat di kawasan Padang. Keperluan asas seperti papan tanda saluran mengundi, kerusi menunggu untuk warga emas. Malah tiada kemah yang disediakan untuk pengundi yang hadir seawal 7 pagi untuk mengundi. Fahmi yang juga penyandang kursi Parlimen Lembah Pantai turut mempersoalkan mengapa SPR memilih di PPR Kerinci sebagai pusat pengundian. Ada dewan orang ramai di sini yang boleh digunakan. Mengapa memilih kawasan Padang PPR? Selain itu, mereka tidak berbincang dengan wakil penduduk di sini berkenaan penggunaan kawasan Padang Perumahan rakyat itu sebagai pusat mengundi. Fahmi juga berkata, kejadian ini jelas menunjukkan kelemahan SPR dalam menjalankan tugas bagi memastikan proses membuang undi berjalan lancar. Mereka, yaitu SPR, mempunyai masa yang cukup untuk membuat segala perancangan dan persiapan. Namun mereka masih gagal menjalankan tugas mereka dengan baik. Fahmi juga mendakwa pusat pengundi PPR Kerinci mempunyai kira-kira 6.000 pengundi dan antara yang terbesar dalam kawasan Lembah Pantai. Jadi rupanya kekecohan yang berlaku di pusat pengundian PPR di Kerinci adalah karena SPR tidak menyediakan utility ataupun kemudahan yang sepatutnya. Contohnya kanopi dan papan tanda. Jadi teman-teman dan puan, ini sudah pasti salah satu kelemahan SPR yang kita boleh lihat. Dan mohon akan datang supaya SPR mengambil berat tentang ini dan supaya tidak ada lagi kekecohan yang berlaku. Jadi ini pasti mengejutkan semua rakyat Malaysia dan kita melihat bila kekurangan terutamanya untuk warga emas yang tiada tempat duduk itu sangat tidak relevan lah, sebab kita tahu warga emas mereka perlu duduk, mereka perlu rehat sebab mereka sudah lanjut usia. Jadi apapun tontonan itu adalah berita yang sangat menggembarkan hari ini untuk semua rakyat Malaysia.